وبالهدي رسول الله
صلاة في السماء
الله عليه وعلى آله. Bismillahirrahmanirrahim. Kita teruskan dengan majlis talk kita kenal diri kenal Allah pada malam ini insyaAllah, bersama dengan Syekh Abdul Aziz bin Haji Ismail insyaAllah. Oh. Boleh ke depan sikit tak apa. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Tak ada mic. Tak boleh pecah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Al-mukasyafa ghaibu lil fuqara ila siratin mustaqim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La haula wa la quwwata illa billahil aliyil azim. Fafahamnaha Sulaiman wa kullan ataina hukman wa ilma. Wa sakharna ma'a Daudal jibala yusabbihna wa tayra wa kunna fa'ilin. Wa rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wasallam. Syifatin Nabi Muhammadin Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ila arwahi abina ummatina wa mahawa anbiya wal awliya wa syuhada wa salihin wa ila syahiril malaikati muqarrabin al ghaib. Ibu bapa kita, isteri anak-anak kita, suami kita semua, abang-abang, kakak-kakak, saudara mara kita semua, keturunan-keturunan kita semua, ahli kampung kita, masyarakat kita semua, semua pemimpin-pemimpin kita, muslimin, muslimat, mukminin, mukminat yang hidup telah pergi. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Alhamdulillah bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Limpahan kurniaan Allah, rahmat Allah, inayah Allah, hidayah Allah dan berbagai-bagai nikmat yang Allah curahkan kepada kita daripada kita lahir, daripada alam roh hingga sekarang ini. Nikmat Allah tidak pernah berhenti. Terutama nikmat iman, nikmat Islam, nikmat ihsan dan nikmat dapat mengenal Allah dari sisi Allah hingga kita tidak jahil lagi. Nikmat yang besar di mana diberi kita hidup dan kita mengetahui hidup ini adalah anugerah Allah di mana kita tidak memiliki hidup. Allah bagi kita hidup bukan merasakan yang kita memiliki hidup, tetapi kita mengetahui bahawa hidup ni penceritaan Allah. Allah nak mengesahkan dirinya. Maka itu Allah suruh kita mengenali Allah dahulu. Sebelum kita ni melakukan amal-amal soleh, Allah suruh kita
mengenali Allah. Bila kita dah mengenal Allah, takluknya adalah mengenal diri. Jadi kita datang ni semuanya nak mengenal diri, nak mengenal Allah. Hingga kan nanti bila kita dah kenal diri, kenal Allah, Allah lah sebenarnya yang nak mengenalkan dirinya sendiri. Alhamdulillah. Jadi saya bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala dapat diperjalankan oleh Allah untuk pada saat dan ketika ini berada di tempat yang sangat mulia, sangat agung, di mana tidak ada majlis yang lebih hebat, lebih agung melainkan majlis yang kita dudukkan ni. Jadi saudara Zamri kan menjemput hadir di sini untuk kita sama-sama kita sama-sama untuk tak lain hala tujuan dia untuk mengesakan Allah, mengagungkan Allah. Dalam tajuk cerita ni ialah cerita untuk mengesakan Allah, mengagungkan Allah. Maka tu tadi kita membaca tadi la ilma lana, kita tidak ada ilmu. Saya tidak ada ilmu, kita semua kalau ada ilmu pun delete dulu. Untuk supaya kita ni warafa'na laka zikra. Bila kita dah delete semua, Allah akan naikkan nama kita dekat dengan Allah, maka Allah akan downloadkan yang di sisi Allah kepada kita. Ilmu di sisi Allah. Ini bukan ilmu pelik pula, tapi ini ilmu yang sejati. Ilmu yang benar-benar Allah sendiri hendak kita pelajari, iaitu mengenal aku. Sebab mula-mula dijadikan yang pertama Allah adalah untuk aku dikenali. Jadi alhamdulillah tuan-tuan semua yang datang ni semua adalah membawa sirullah, rahsia Allah. Jadi kita ni semua dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi bukan maknanya saya nak membesar-besarkan diri kita ni, tetapi kita ni duduk dalam majlis ni, maka Allah Subhanahu Wa Taala letakkan kita ni dalam golongan orang yang dicintai oleh Allah. Hendak pula lagi kita dengar tadi selawat tadi. Selawat tu tinggi darajatnya sebab bila Allah tu sendiri yang berselawat. Innallaha, Allah sendiri berselawat. Maka disuruh kita orang beriman. Orang beriman tu siapa? Orang yang kenal diri, kenal Allah tu beriman nama dia. Dia dah kenal diri, kenal Allah, beriman. Maka tu Allah panggil ya ayyuhallazina amanu. Kalau orang tak beriman, jangan selawatlah maksudnya. Tapi bagi orang yang berselawat tu makna dia dah terpanggil dengan panggilan iman. Iman tu kenal diri, kenal dengan Allah. Jadi dia berselawat seperti mana Allah yang selawat. Allah tu berselawat iaitu kalam yang kita sebut selawat. Tadi kalam dan dia juga yang suruh ya ayyuhallazina amanu. Kalau beriman pada aku, selawat. Jadi selawat tadi balikkan balik kalam yang keluar daripada selawat kita tu tadi bukan adalah kalam Allah, dan yang nak balik dengar puji-puji itu balik pendengaran Allah. Jadi sebenarnya selawat tu tadi maknanya kita melihatkan bukan kita berselawat, tetapi Allah lah berselawat dengan sifatnya. Muhammad tu adalah sifatullah, tak lain. Jadi Allah lah yang berselawat kepada dirinya sendiri. Jadi selawat ni akan merasakan keasyikan. Selawat ni maknanya kita akan merasa keasyikan, dia asyik dengan diri dia sendiri. Jadi selawat ni seronok lah, selawat ni asyik. Maka tu orang yang berselawat tadi, dia merasakan kenikmatan, maknanya lebur, asyik dengan Allah SWT seperti mana Allah asyik dengan diri dia sendiri. Sampailah tu, selawat tu sampai. Tapi kalau selawat orang yang tak kenal diri, tak kenal Allah, minta maaf saya cakap, selawatnya nak ngupah 1-10. Bukan saya cakap tak betul-betul lah, tak apalah. Permulaan kita nak selawat ni, ngambil upah, tak apalah. Anak kita nak basuh kereta ayah nak, RM5 ayah hadiah. Laju je lah buat kerja. Kan? Tapi kalau dia dah matang, dah makin besar, tak payah dah suruh dah.
Tengok kotor kereta ayah, tak payah upah dah, dia terus. Jadi kita nak begitu. Makin lama kita, makin kita kenal diri, kenal Allah, makin kita ikhlas. Ikhlas tu fana. Fana tu lebur, tak ada keakuan diri. Buat dia semata-mata demi wajah Allah, tak ada keakuan diri. Jadi inilah mata pelajaran yang disuruh oleh Allah. Ilmu yang pertama sekali adalah mengenal diri, mengenal Allah. Tapi ilmu ni dah mula pupus. Sebab Nabi dah bagi tahu, ilmu ni akan dianggap gharibun, akan dianggap asing. Tapi beruntung orang yang duduk dalam majlis ni yang dianggap asing tadi, beruntung Nabi kata. Jadi kita ni dapat untung, Nabi sendiri cakap. Kita ni beruntung. Alhamdulillah, pada malam ini saya pun tak tahu nak ceritakan apa, sebab hati saya terlalu gembira sangat. Sebab dalam banyak-banyak talk saya, maka ni yang paling ramai lah. Yang paling ramai. Biasa 2-3 orang, sebab ilmu ni bukan semua orang. Tapi ni luar biasa. Ni bagi saya luar biasa ramai. Semuanya ni ahli-ahli Allah. Ahli-ahli Allah ni ada empat grup lah, 4 dia punya cabang dia. Tapi ni yang paling tinggi ahli Allah ni, paling tinggi yang ni. Sebab apa? Tak mau ada keakuan diri. Dia tak pernah dilalaikan. Dia panggil rijal. Rijal ni ada 4 grup. Rijal yang mentaati Allah, seorang lelaki yang mentaati Allah. Rijalul la tulihim tijaratu wala bai'un an zikrillah. Maknanya rijal yang pertama tadi, rijal yang mentaati. Rijal yang ni, rijal ketiga, rijal yang para wali Allah amaliakan. Iaitu mereka ni tak mahu ada keakuan diri. Jadi apa pun saja dalam kehidupan dia, dia tidak lalai lah. Dia tidak lalai, dia sentiasa an zikrillah, asyik kepada Allah. Orang yang asyik kepada Allah ni, dia tak mahu lagi dah syurga ke neraka ke. Bukanlah benda tu tak ada. Ada, tapi dia tak nampak dah tu. Dia nampak pemilik syurga dan pemilik neraka. Itu rijal yang taraf dia, rijal yang para wali Allah. Atau rijal yang jenis yang satu lagi tu rijal al-araf. Itu rijal yang mananya para nabi. Tu. Cukup kita dapat rijal yang mentaati dengan rijal yang tinggi ni. Rijalul la tulihim tijaratu wala bai'un an zik. Tak pernah berniaga ke, apa keadaan pun, kesibukan, tetap an zikrillah, tetap asyik dengan Allah SWT. Inilah mata pelajaran dia. Jadi tak lain. Macam mana kita nak membentuk akhlak-akhlak kita supaya berakhlak, bertambah baik dengan Allah. Kalau dulu dululah kita beramal lantaran ada sebab dia, ada upah. Nak dapat ganjaran ni, nak dapat rezeki tu, dapat rezeki ni. Tapi ni bila kita dah dipahamkan oleh Allah, Allah dah perkenalkan diri Allah kepada kita, maka kita nakkan Allah SWT. Bila kita nakkan Allah SWT, kita perlukan maknanya kefahaman Allah tu mengenalkan dirinya kepada kita. Baru kita tahu bahawasanya segala dalam hidup kita ni adalah hak Allah SWT. Ini nak buang keakuan diri ni bukan senang. Sebab kita dah bertahun-tahun, berpuluh tahun, ada yang sampai 40 tahun, 50 tahun dah biasa dengan amaliah, upah ganjaran. Fadilat amal kita, amal gini, fadilat dia apa? Kita bersemangat bila dengar upah. Berpuluh tahun, tiba dengar pula tak ada upah, pelik ni. Padahal kita bukan nak upah sebenarnya, kita nak siapa pemilik itu yang upah tu. Itu lebih best lagi. Itu lebih asyik lagi. Bilanya itu ibaratnya makna kita betul-betul tidak melakukan syirik. Sebab kalau kita beramal masih lagi nakkan sesuatu selain Allah, makin syirik lagi. Ini jelas Allah bagi tahu dalam surah Kahfi ayat penghabisan, wala yusyrik bi ibadati rabbih ahada. Jangan mempersekutukan aku dalam ibadah. Kita tak sedar.
Kadang-kadang dalam pada kita beramal tu, malam pertama Ramadan dapat istana, malam kedua Ramadan, kita dah tertipu di situ. Kita tak rasakan yang Allah tu lebih best lagi daripada ganjaran tu. Kita tertipu, kita tertidur dengan yalah, kita biasa jumpa kebanyakan yang bagi talk kepada kita ni, dia ni seolah-olah macam, saya nak cakap nanti nak marah lah. Tapi itulah kurang tepat. Maknanya dia hala tujukan tadi bukan kenal diri, kenal Allah dulu. Dia pun mempelajari itu hanya sekadar untuk dapatkan ganjaran dia. Jadi bila dia cerita tadi, untuk kita ni kejar pada ganjaran. Nanti kita sama-sama masuk dalam syurga. Dia banyak cerita tu. Padahal bila kita cerita balik, syurga tu, kat syurga tu ada apa? Ada wanita cantik, ada buah-buahan, ada kenikmatan apa pun. Kalau kata buah apa yang ada pada dalam syurga tu yang diceritakan? Rumam apa, buah delima ada di syurga. Betul tak kita baca surah Ar-Rahman, ada Ustaz ada buah delima. Di dunia ada delima tak? Apa beza dia syurga dengan di dunia? Itu tadi. Jadi apa lagi? Wanita ada di syurga, ada wanita. Kat mana? Nikmat tu kat mana? Jadi Allah SWT nak bagi tahu kepada kita, di syurga tu lebihlah nikmat dia. Tapi sebenarnya ada juga di dunia tu nikmat yang dikatakan ada di syurga tadi. Jadi sebenarnya Allah jadikan nikmat tu tadi, segala nikmat, supaya kita tahu siapa yang jadikan nikmat tu. Jadi Allah jadikan syurga untuk kita tahu syurga tu nikmat yang besar, tak dapat diungkapkan dengan mulut kita. Betapa nikmatnya, tak dapat nak diceritakan nikmat dia. Kemudian Allah Ta'ala kata, aku nyatakan syurga tu tadi supaya kau kenal bahawa aku tu lebih nikmat daripada. Kalau Allah tak jadi syurga, kita tak tahu nikmat dengan Allah tu macam mana. Kita makan durian. Saya suka kiaskan buah durian Musang King. Jadi bila kita makan buah durian Musang King, macam mana kita nak tauhidkan buah tu? Pelik ni, buah durian makan pun nak tauhid juga. Iya. Tauhid tu bukan disimpan di sini. Bukan belajar, diletak di PhD. Tapi diamaliakan. Jadi macam mana kita nak tauhidkan durian tu? Kalau kita makan durian Musang King dengan D24, kita tahu beza. Ni bukan apa Musang King lah, ni D24 lah. Mana kau tahu? Aku tahu lah, rasa dia ni kurang kick lagi ni. Nikmat dia kurang lagi ni. Bila hantar Musang King kita makan. Ni betul Musang King. Tapi kita kena tahu siapa yang menciptakan buah durian tu. Siapa yang menciptakan rasa durian tu. Kalau durian tu kita makan rasa durian, maknanya kita mencari rasa durian, kita masih lagi mensekutukan Allah. Tujuan Allah jadikan buah durian tu untuk mengesakan dia. Jadi kalau buah durian tu Allah yang ciptakan sedap, lazat rasanya, engkau tu lebih sedap. Macam mana waktu kita mengacapi nikmat sedap durian tu, kita tukar, ya Allah, kalau ni sedap durian, engkau tu lagi sedap, ya Allah. Itu tauhid nama dia. Bagaimana kita nak olahkan dalam kehidupan? Baru betul-betul kita jadi hamba Allah. Hamba Allah yang bersyukur. Memulangkan balik siapa yang bagi kita kehendak untuk makan rasa buah durian tu. Ke DG Selcom hantar WhatsApp kat kita, dah suruh makan durian ke apa? Tak kan? Datang daripada mana tu? Bukan kan, itu bukan daripada DG Selcom, Maxis bukan kan? Daripada mana? Daripada mana datang? Yang kita nak makan durian contoh. Daripada mana? Tak ke daripada Allah juga? Ke ada lain? Ada? Tak ada. Yakinilah semuanya daripada Allah. Jadi berkehidupanlah kita dengan Allah. Bila dia dibagi rasa durian, hargai, ya Allah. Kalau durian ni sedap, engkau lagi sedap, ya Allah. Baru kita terasa sebut nama Allah, baru sedap nanti. Kalau tidak, kita tercari-cari macam mana rasa sedap
Kalau kita makan garam, jangan cari masin. Sebab garam dah memang masin. Betul? Apa jadi kan gitu. Tak ada makan garam yang masih manis. Itu bawa keluar tanya rambutan tu. Ya. Jadi bila kita makan gula, jangan cari manis gula tu. Jangan. Tapi cari siapa yang menciptakan manis tu. Tebu tu siapa ciptakan tebu. Ya. Jadi rasai Allah bukan rasai manis. Rasai itu bukan masin. Rasai siapa ciptakan masin tu. Rasai dia tu dulu. Jangan sampai kita syirik kepada Allah. Oh, kita pula ngaji bab ni, syirik aja kita kena. Tak apalah, itu nak membetulkan diri kita. Memang betul, kita tak berkehidupan dengan Allah. Memang tak berkehidupan dengan Allah, syirik lah. Padahal hayat kita siapa bagi? Qudrat kita siapa bagi? Kehendak kita siapa bagi? Tak, apa lagi? Semuanya ujung rambut, ujung kaki, ada tak hak kita? Tak ada satu. Ni semua. Kalau kata pinjam, kena ganti balik. Jadi tak ada hak kita, semua Allah Ta'ala. Jadi gunakan sebenar-benarnya. Bergerak ku tadi kerana gerak Allah. Melihat tu tadi kerana penglihatan Allah. Mendengar ku tadi dengan pendengaran Allah. La hayyun, la alimun, la qadirun, la muridun, la sami'un, la basirun, la mutakalimun, la hul mawjud. Semua tak ada la. Ini kupasan daripada Syekh Abdul Qadir Jalani. Daripada kalimat la ilaha illallah. Kita sebut aja la ilaha illallah, kita tak bedah siasat, kita tak faham. Jadi Syekh Abdul Qadir ni dia kupas. Dia bedah siasat dengan la hayyun dulu. Jangan engkau merasa ada hidup kau. Yang hidup hanya Allah. Itu tadi. Nak bawa dalam kehidupan kita. Makna buang keakuan diri, hidup kita adalah hidup Allah, bukan kita ni Allah. Kalau orang tak faham kata si Haji sini aja tak mengaku Tuhan. Bukan mengaku Tuhan. Tak ada, faham tak? La ilaha illallah. La tu tak ada nafi. Pakaian kita sebenarnya tak ada. Tak ada. Tapi susah sekarang tuan-tuan guru sekarang. Tuan-tuan guru dulu memang diajar ni dulu. Baru dia hantar anak ke siapa-siapa, anak murid ni ke luar negara belajar ilmu-ilmu lain. Ini dulu ditanamkan. Kalau tok guru dululah. Zaman-zaman Tuan Haji dulu. Kan? Bila zaman kita ni dah mula masuk pahaman-pahaman yang saya pun tak faham lagi. Jadi habis pupus dah yang asliah punya ilmu ni yang patutnya ada pada anak-anak cucu kita. Dah, mereka pun dah semua nak upah, semua nak ya Allah. Kalau dah jenis manusia yang macam tu beramal kerana upah, hinalah kita. Kita nak Allah supaya kita tahu kehidupan kita adalah cerita dia. Barulah kita ni betul-betul dipanggil oleh Allah hamba-Nya yang sebenar. Kita nak jadi hamba sebenar. Hamba sebenar tu adalah tak ada keakuan diri. Hamba, ikut aja apa arahan Allah. Redha je baik ke buruk apa yang berlaku ke depan kita, Allah yang susun. Bukan kita yang susun. Kita tak tahu ni sesaat ke depan ni, kita pun tak tahu. Besok kita tak tahu. Semua dalam pengetahuan Allah yang susun. Wayang kulit yang kita tengok tu, kan? Dia ada dalang dia belakang. Kalau kita tengok luar yang gerak benda tu, terus benda tu tak boleh gerak tanpa ada dalang yang gerak. Jadi kita terus gitu. Bergerak kita ni kerana ada kudrat tu, ada kehendak Allah, bukan gitu. Bergerak tubuh kerana hati, bergerak hati kerana nyawa, bergerak nyawa kerana roh, bergerak roh kerana sifatullah, bergerak sifat tak lain adalah dia semata-mata esa. Tak ada dua pun. Tapi cepatnya tadi pergerakan tu kita rasa mengaku kita. Maka tu kita kena buang keakuan diri dengan kalimah sakti. Kalimah sakti tu la ilaha illallah. Tinggi darjat dia. Sampaikan kalau kita nak barukan iman keyakinan kita balik, Rasulullah kata, jadidu imanakum. Aksiru min qawli la ilaha illallah. Rasulullah kata, perbaharui iman kalian. Dengan apa iman tu nak dibarukan? Lihat balik. Asal-asal dulu kamu di alam roh hanya dengan Allah. Masa tu tak ada durian ke apa benda. Tak ada surga pun, neraka pun apa semua kita tak ada. Yang ada kita dengan Allah di alam roh 4,000 tahun dulu. Sebelum kita terzahir, kita di alam roh, kita dengan Allah. Dan berjanji tak mau lain, nak Allah. Sebab lazat sempurnanya, tenangnya, amannya dengan Allah.
Itu kita bila sampai ke dunia balik, kita nak cari balik jalan ke rahmatullah. Kita pula dah dihidang pula dengan apa ni, tok guru zaman sekarang ni yang menghidangkan kepada kita bukan makanan rohani, tetapi halwa tadi. Janji ni dapat ni, upah ni. Bukan saya cakap tak betul. Tapi kita, Allah tu mana? Allah tak pernah tinggal kita, tak pernah berpaling, tak pernah benci kita. Aku ciptakan syurga supaya bukan makrifat kau pada syurga. Aku yang nyatakan untuk mengetahui aku. Sekalian alam ni yang Allah ciptakan untuk menyatakan aku, kata Allah. Tapi kita tertipu dengan apa yang Allah nyatakan sebab kita tak belajar kenal diri, kenal Allah. Jadi kita nak patah balik, maknanya kita nak balik ke pangkal jalan balik. Baru nanti ilmu-ilmu yang kita belajar dulu baru jadi manfaat. Bukan saya cakap buang ilmu-ilmu yang dulu, bukan, letak tepi dulu. Sebab kita nak betul-betul Allah. Itu tadi. Kita nak betul-betul kita wahablum minallah, berhubung betul-betul dengan Allah. Itu Rasulullah SAW sendiri pun betul-betul berakhlak, betul-betul akhlak Rasulullah tu adalah akhlak Allah. Sampai Allah kata ikut contoh Nabi Muhammad, ikuti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukum. Allah sendiri kata, kenapa? Kerana aku dah downloadkan diri aku ni dalam diri Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tadi dah cerita pagi tadi, Muhammad yang mana satu? Muhammad awal, Muhammad akhir, Muhammad zahir, Muhammad batin. Keempat-empat tu kita kena kenal. Tapi yang mustahak dia kita kena tahu Muhammad yang awal tu. Bila kenal lah kita Muhammad yang awal, kita kenal lah tiga-tiga yang lain dapat. Tapi kalau kita kenal ada yang 1400 tahun tu Muhammad tu belum cukup lagi. Sebab Nabi, sahabat-sahabat Nabi yang kenal Nabi pun malaikat soal, kenal kau Muhammad? Kenal, sahabat kata, kau belum kenal betul dalam Muhammad tu. Baru sahabat-sahabat tanya pada Rasulullah. Baru sahabat faham Muhammad yang kat dalam tu, yang bernama Nur Muhammad yang ada dalam. Itu yang mahal itu tadi. Yang roh kita berasal daripada Nur Muhammad, tak lain. Kita adalah percikan daripada Nur. Itu yang akan bawa kita kenal kepada Allah. Itulah kenderaan kita bila kita nanti wafat ataupun waktu kita tidur, roh kita keluar, tu mau tahu kenderaan kita tu. Dia cahaya je sangat terang. Tu tadi. Perkataan tadi pantun tu macam sembunyi di tempat yang terang. Sebenarnya terlalu terang hingga kita tak nampak. Ni tangan kalau dah terlalu dekat kita tak nampak tangan kita buat macam ni, kan? Bukan pasal dia tu jauh, tapi dah terlampau dekat. Jadi itu yang kita nak. Jadi dengan cara macam mana? Hapuskan keakuan diri, hilangkan diri kita, baru kita nampak. Yang wujud hanya Allah Subhanahu Wa Taala. Tak ada kita. Kita ni tidak ada. Ni ada ni. Ya ada menunjukkan dia yang ada. Ni bercakap ni. Ini kalam dia. Ni melihat. Penglihatan dia. Dia dengar dia. Jadi nak ditukarkan tu tadi. Baru kita dapat kemanisan bila kita menyebut nama Allah. Baru bergetar hati kita, rindu dan takut. Takut pasal apa takut? Takut rasa ada keakuan diri. Kalau takut rimau, jauh. Nampak jejak dia jauh. Kan? Kalau takut hantu ke apa ke, jangan pergi ke kawasan tu. Tapi kalau takut dengan Allah, buang keakuan diri. Itu tadi yang dikatakan takut. Waliman khafa maqama rabbih jannatan. Surah Rahman. Ya Ustaz? Tu. Dua kenikmatan Allah bagi orang yang takut kepada Allah. Dua kenikmatan. Takut apa? Takut kita nak merasa ada keakuan diri. Bukan takut pada Allah tu maknanya kita tak nak pandang Allah, bukan. Takut pada Allah tu buang keakuan diri. Yang nak rasakan ada wujud hanya Allah.
Sebab memang kita ni tak pernah ada pun. Dan bila kita ni dia bagi ada, kita syok sendiri, kita rasa kita ada. Faham betul-betul bahasa dia. Sebenarnya memang kita tak ada. Cuba tengok balik apa yang ada pada kita. Nafas kita naik turun, siapa yang naikkan? Siapa turunkan? Siapa berhentikan? Kita nak makan apa kejap lagi ni, siapa yang susun set menu kita? Kita ingat kita, sebenarnya tidak. Dia tahu apa kita nak makan. 40 hari lagi kita ke depan ni dia nak makan apa. Hidup ke mati semua Allah dah set. Tapi kita syok sendiri, kita menutupi. Kita rasa akulah. Maka tu kita berbalah-balah dengan Allah. Maka tu kita hidup tak aman. Dengan siapa kita nak berbalah tu, nak kata kita ada? Tak? Sudahlah tu. Jangan berbalah-balah dengan Allah Ta'ala. Semuanya dia yang susun. Bila kita dah faham segala hal-ehwal kita, daripada awal sampai akhir, bila-bila pun dia yang susun, kita yakin, barulah kita bertawakal kepada Allah. Bukan cakap aja, tawakal betul-betul. Serahkan diri kita betul-betul pada Allah. Itu tadi. Baru betul-betul kita menghadap kepada Allah, dan dialah menghadap diri dia sendiri. Tak ada kita dah. Hidup kita akan tenang, bahagia. Dan kita akan tahu, isteri kita, anak-anak kita selama ni hari yang jaga Allah, bukan kita. Akulah jaga isteri aku, bagi nafkah, akulah bagi anak-anak ni makan ni. Tak, sebenarnya dia yang gerakkan. Dia yang bagi kita kerja ini, kerja tu. Dia yang susun cukup tak cukup, semua dia yang. Allah semua yang susun. Kita menjalankan ikut apa yang telah diskripkan oleh Allah. Kalau kita tak duduk mengaji ni, susah kita tetap aku. Keakuan diri tu makin menebal. Keakuan yang tinggi sampai kepada taraf nanti Allah ceritakan macam mana Fir'aun tu. Keakuan dia terlalu tinggi, ngaku sampai dia kata ana rabbukumul a'la. Dia kata aku manusia, aku yang paling. Dia ngaku Tuhan, aku boleh buat apa nak. Allah bagi. Jangan sampai jadi begitu. Jadi kita ni tetap pegang Nabi Adam sampai 124,000 Nabi sampai Rasulullah SAW, dia bawa tetap la ilaha illallah. Tak ada keakuan diri. Nabi-Nabi semua dah beres dah. Wah, Nabi Adam ada belajar ke kenal diri, kenal Allah? La ilaha illallah. Dan la ilaha illallah tu kita ada, memang dia faham dah. Allah yang ajar Nabi Adam, mana ada guru waktu tu. Yang ajar adalah malaikat. Allah Ta'ala hantarkan malaikat. Hakikat sebenar Allah yang ngajar Adam tu tadi. La tu dah semestinya tak ada. Kau tak perlu rasa diri kau ada, Adam. Kau asalnya kan patung, diam je. Bila aku masukkan roh, baru kau ada. Roh tu urusan aku. Wa yasalunaka anir roh qul ruh min urusan aku. Aku yang letakkan roh tu, hiduplah kau. Adam faham dah, aku ni tak ada pakaian aku. Nabi-Nabi semua faham. Sampai ke kita, la ilaha illallah hari-hari 1040 tahun tak faham juga. Nak rasa ada diri juga lagi. Kan? Jadi sebab apa kita tak menemui Arif Billah, guru yang pengganti para Nabi. Arif Billah ni pengganti para Nabi untuk bawa kita kenal kepada Allah. Itu Allah Ta'ala hantarkan. Rasulullah SAW bagi tahu pada Sayyidina Ali. Rahsia ni dia kata, wahai Ali, di zaman masing-masing ada pembimbing rohani. Seperti engkau dapat pembimbing rohani untuk kenal Allah, akulah. Tapi nanti bila aku dah wafat, kau dah wafat, ada di zaman masing-masing pembimbing rohani yang nak bawa kita kenal kepada Allah. Allah adil, dia hantar juga. Selepas Nabi, sahabat tabi'in, wali-wali Allah. Ada. Sampai Arif bin Billah. Cari siapa tidak ketemui wahai Ali di zaman masing-masing tu ada, maka kalau dia mati tak dapat jumpa, mati ni seperti kafir jahiliyah. Ya na'udzubillah. Ini bukan saya nakut-nakutkan, ni pesan Nabi pada Sayyidina Ali. Jangan sampai kita tak kenal pembimbing rohani kita. Untuk nak bawa kenal dengan Allah, apa bukti dia? Kita nak belajar apa ni, mekanik bengkel pun ada guru. Apatah lagi kita nak kenal Allah. Rasulullah, para sahabat, mana guru pembimbing rohani dia? Rasulullah. Ini Rasulullah pula, siapa guru dia? Allah. Aku mengenal Allah dari Allah, kata Rasulullah. Sahabat tanya, Nabi, kami nak kenal macam mana? Ikut aku dulu. Aku tunjukkan nanti bila kau dah kenal Allah, bukan kau belajar dengan aku. Sebenarnya kau belajar dengan Allah.
Supaya saya juga belajar dengan guru saya. Bila saya dah dapat, guru kata kau belajar bukan belajar dengan aku. Kau dapat daripada Allah. Bila dah dapat. Juga dia tuan-tuan semua perempuan. Bila dah dapat nanti bukan dengan saya. Saya kena nafikan saya tak ada apa punya apa. Jangan pandang wajah saya, wajah Allah. Jangan dengar kalam saya, kalam Allah. Yang masuk dalam pendengaran tuan-tuan adalah kalam Allah, bukan kalam saya. Itu nak mengaji, menuntut betul-betul. Sampai kita dapat betul-betul tu geliga Allah, geliga Muhammad. Ya, kita dapat tu betul-betul. Ini yang bawa kita boleh selamatkan keluarga kita daripada azab. Inilah ilmu dia. Kita tercari-cari macam mana. Inilah dia. Kita ajarkan isteri, ajarkan suami, ajarkan anak-anak kita ni. Nombor satu harus dikenal Allah dulu. Sebelum nak suruh dia beramal. Sebab dalam Quran sendiri pun Allah suruh mengenal aku dulu baru beramal. Ayat-ayat Quran semua dalam kata innal lazina amanu. Allah kata innal lazina amanu, sesungguhnya orang yang beriman. Beriman tu harus kenal diri, kenal Allah. Tak kenal diri, tak kenal Allah, nak beriman macam mana? Kenal diri, kenal Allah tu supaya merasakan kita tak ada keakuan diri. Beriman lah tu. Pegang betul-betul. Aku tak pernah ada yang adanya. Tu beriman dah. Baru Allah panggil innal lazina amanu, barulah kita terpanggil. Kalau tidak, kita belum kenal diri, kenal Allah. Innal lazina amanu, kita rasa syok sendiri kita dah beriman. Belum lagi. Tersilap kita menafsirkan. Untuk diri kita salah. Kita kenal dulu diri kita, kenal Allah, baru dipanggil Allah innal lazina amanu, untuk kita lah tu. Alhamdulillah. Bila dia disuruh dipanggil kita dengan panggilan beriman, innal lazina amanu wa amilus solihah, barulah buat amal soleh. Tak ada ayat Quran suruh amal soleh dulu. Tak ada. Allah Ta'ala kata amanu, kenal diri, kenal Allah dulu. Baru kita disuruh beramal, baru sedap. Sebab apa? Bila kita beramal, kita dah tak rasa kita yang beramal. Sebab kita beriman, kita tak ada rasa diri. Yang beramal tu dia. Rahmat dia, kurniaan dia yang boleh kita beramal. Sebab kita beriman. Bergerak, kita angkat takbir Datuk itu, takbir Datuk, gerak tu pun dia yang gerakkan. Yang rukuk pun dia, yang sujud pun dia, semua dia. Sebab kita dah beriman. Kita tak ada. Yang ada hanya la ilaha illallah. Baru betul kita buktikan dalam kehidupan kita. Baru disayangi oleh Allah. Baru Allah mengaku, inilah hamba-Ku yang sejati. Ikut arahanku betul. Ikut arahanku. Ini berbalah rasa dia ada. Akulah. Tu kita biarkan. Memang kita beramal banyak, tapi amanu tak ada, tak boleh. Allah suruh amanu dulu. Kenal diri, kenal aku dulu, bang. Kalau tidak, kau duduk dalam sangkar najis. Duduk dalam sangkar najis. Sangkar nafsu amarah. Tak boleh. Keluarkan dulu diri kau dari kekotoran, iaitu kesyirikan. Apa tu? Keakuan diri. Keakuan diri kau ada akan mengundang maksiat-maksiat yang lain. Riak, takbur, sombong, wujub, semua akan datang disebabkan kau ada rasa diri. Iblis tu sebab ada rasa diri itu, dia aku bagi banyak amal, rasa diri, sombong datang. Maka aku nak sembah Adam, ya Allah. Aku lebih lama. Aku lebih lama ibadah dengan kau, nak suruh. Padahal Allah yang suruh. Tuan-tuan lah balik penat-penat, nak pijak abah anak pula lurus bendol. Tak boleh bah. Orang ajar cikgu cakap tadi belajar, jangan pijak bapak. Tak, ni bapak yang suruh, ni bapak penat. Jadi kena faham. Jadi apa, kita ni nak kena amanu dulu. Maknanya betul-betul kenal diri, kenal Allah, baru kita faham. Tu tadi. Jadi beramal. Bila kita dah beramanu, innal lazina amanu, Allah Ta'ala kata wa amilus solihah. Baru dapat kita lakukan amal-amal soleh. Bila dah lakukan amal soleh, barulah kita boleh dapat lagi. Apa tu? Barulah kanat lahum jannah. Jangan langkah jannah dulu. Tak ada adab kita. Adabnya harus kenal sendiri, kenal Allah, amanu. Baru lakukan amal soleh. Dan kita lakukan amal soleh tu sebab kita tak ada rasa, itulah kita. Itu adalah rahmat Allah. Cerita dia. So kita buat gitu adalah cerita dia. Bukan kita ni rajin ibadah 60 tahun, 70 tahun. Tak ada.
Tu. Biarkan dia, tak apa. Biar, tak apa. Jadi bukan sebab Rasulullah SAW cerita ada hamba Allah tu, maknanya dia tu 60 tahun ibadah. Rasulullah cerita. Dan dia bila wafat, syurga tu dah tinggal sini selangkah je masuk syurga. Allah ni suruh bagi tahu malaikat, tanya dia dengan sebab apa dia boleh masuk dalam syurga tu. Malaikat pun turun tanya, hai hamba Allah, engkau ni nak masuk syurga sekejap lagi? Ya. Dengan sebab apa? Ya, aku 60 tahun ibadah. Oh, itu ya. Allah Ta'ala kata tahan dia. Tahan. Dia ditanya tadi. Dengan sebab apa engkau boleh beramal ibadah tadi? Baru dia teringat. Rahmat kurniaan Allah. Habis. Jadi kita jangan sampai jadi begitu. Kita ni boleh buat ibadah, buat apa pun, boleh bergerak pun, bercakap pun. Semua tu atas kurniaan rahmat Allah. Bila kita tahu tu tinggi rahmat Allah, kurniaan Allah, kita tak nampak syurga tu jadi kecil. Rahmat Allah yang kita rasa besar ni kita hidup ni dia bagi ni. Rahmat Allah kalau tak ada, tak hidup kita. Jadi hargai dia macam mana? Janganlah dekat akuan diri kau lah. Ya Allah, aku bergerak, aku dapat cakap, aku berkumpul kasih sayang ni semua. Siapa yang kumpulkan kita ni? Tu saya pun tak tahu hari ni punya ramai dia. Maknanya Allah yang Allah susun kita. Sebab kita datang ni nak kasih sayang, mengesahkan Allah. Tak ada yang datang sini nak projek 1 juta, ada tak ada? Projek 5 juta tu kecil, yang kecil. Tak ada yang lebih besar melainkan projek mengesahkan Allah. Itu nikmatnya kita hidup ni. Nikmatnya di situlah. Yang Rasulullah SAW bagi tahu, orang yang benar-benar mengesahkan Allah, orang yang benar-benar kenal diri, kenal Allah, dia hidup dia manis tiada pahit. Walau kena ujian macam mana, macam-macam kita kena ujian, tapi hilang semua tu kesusahan ujian tu dengan sebab kita benar-benar mengesahkan Allah. Allah akan bagi ketenangan, akan Allah bagi keamanan. Itu yang mahalnya. Hilang susah-susah kita. Tuan-tuan puan-puan semua, muslimin muslimat semua, lagi banyak ujian berat-berat. Tapi bila kita sebutkan betul-betul kita faham ni, Allah tu nanti hilanglah lupa yang masalah-masalah yang kita kena dulu. Sebab kita terasa Allah yang bagi kita ketenangan. Ketenangan tu bukan letak pada makhluk. Ketenangan tu letak pada Allah. Bila kita membuang, delete keakuan diri kita, datanglah sakinah, ketenangan. Tapi kalau sekeliling kita macam Nabi Sulaiman, macam-macam ada, semua ada, tapi hati kita tak ada sakinah, ketenangan daripada Allah. Tak ada erti dia. Tak ada erti dia. Sebab apa pun dalam hidup kita, ridho Allah. Ridho Allah. Kita pun doa, kalau bulan Ramadan memang kita suka doa ni. Sebab Nabi suruh kita doa. Apa dia? Allahumma inna nas'aluka ridho. Kawal ke jannah dulu. Ridho dulu ke jannah dulu? Ridho dulu. Ridho ni makamnya tinggi. Dan yang tinggi tu apa dia? Kita menafikan diri kita, ridho Allah datang. Tapi kalau keakuan diri masih nak balasan ni, ya Allah, kau nak balas apa aku, ya Allah? Oh ya Allah, mengkira-kira dengan Allah. Bukan main. Allah tak pernah kira-kira bagikan kita. Kita berkira-kira dengan Allah. Ni berapa ganjaran ya Allah? Ni banyak ni, baca Quran banyak ni, satu huruf berapa ganjaran? Bukan saya cakap tak betul lah. Itu untuk tadika. Bukan tak betul tadika, tapi kita takkan terus tadika terus. Upgrade lah. Kalau makan nasi goreng tu, kalau masin tahu komplain, ni asal tak tahu garam. Tapi kalau kita ibadah, ibadah tak khusyuk, tak ada pun kita nak kelang kabut tadi. Sebab hati kita ni sekarang ni, dalam Quran Allah Ta'ala kata fi qulubihim maradh, sakit. Apa sebab sakit? Kita tak mau kenal diri, tak mau kenal Allah. Sakitlah dia. Kita ambil yang lain, ingat boleh hilangkan sakit. Tak boleh hilang. Nak hilang dia kena kenal diri, kenal Allah. La ilaha illallah. Semua Nabi pakai itu dulu. Baru Muhammad Rasulullah, baru Adam Khalifatullah, Adam Nabi Allah, Musa Rasulullah. Baru semua tetap kena pakai, tak ada diri. Baru dia boleh pakai nama ni, diangkat oleh Allah. Jadi kita
Tengok para wali Allah. Jangan kira Nabi lah, Rasul, wali-wali Allah. Tengok. Dia ikut jejak langkah Nabi Muhammad SAW. Jangan ingat, dia belajar ilmu ni, kita tak payah ikut jejak langkah dah. Lagi kena pegang syariat. Pasal syariat, tarikat, hakikat, makrifat, Rasulullah kata tak boleh salah satunya tertinggal. Seiringan. Mana boleh? Lagi kita wali Allah, lagi nak ikut syariat. Mana boleh tinggalkan? Kan tak boleh. Tu. Jadi kita duduk di situ, kita faham di situ, baru kita dapat karamah. Karamah tu apa? Dimuliakan. Wa rafa'na laka dzikra. Dalam Quran tak ada sebut karamah, dalam Quran tak ada sebut mujizat, tapi ayatina. Ayat tu menunjukkan naik mujizat, naik karamah. Tapi dengan syarat la ilaha illallah, tak ada keakuan diri. Maka pakailah pakaian Adam, pakaian Nabi Ayub, pakaian nabi-nabi semua kita boleh pakai. Bukanlah kita nabi, tapi pakaian makam Nabi Ayub. Bila kita sakit, kita ingat Nabi Ayub lagi teruk sakit dia. Aku sikitnya. Nabi Ayub kata apa? Ini seluruh badan aku sakit, seluruh anggota sakit. Ambil itu semua kau punya ya Allah. Tapi hatiku sayang dengan kau, jangan kau ambil ya Allah. Itu. Kita baru sakit gigi sikit ya Allah. Nampak klinik izham, klinik dulu. Allah tak nampak dulu. Jadi buat main dulu. Bila sakit, ya Allah, sakit ni tak sakit sangat ya Allah. Memang sakit ni gigi ni. Tapi kalau lupa kau lagi sakit ya Allah. Buat main dulu. Buat main dulu kita dengan Allah. Allah tak bagi sakit macam Nabi Ayub. Tak larat kita. Dia bagi kita la yukallifullahu nafsan illa. Allah tak akan berilah lebih macam Nabi Ayub. Dia akan ikut taraf kita. Dia sayang kita. Tapi kita buat main dah. Jangan anggap tu berat sangat sakit tu. Ini memang Allah tu, dia bagi kekuatan kepada kita dulu 10. Dia tak akan bagi 11 punya ujian. Dia akan bagi 9. Allah sayang kita. Dia tak akan nyaya kita. Kita je tekanan ni. Tekanan. Sebab kita tak kenal dia, tak kenal Allah. Jadi olahkan. Setiap apa yang menimpa kita, memang dah layak. Kita kena olahkan. Ya Allah, ni tak teruk sangat. Nabi Ayub lagi teruk. Kita olahkan situ. Itu makna kita duduk makam Nabi Ayub. Walaupun tak sama, tapi kita berpandukan kepada tauhid Nabi Ayub. La ilaha illallah Nabi Ayub. Kena Nabi Sulaiman, kekayaan banyak. La ilaha illallah, kita pakai Sulaiman. Ya Allah, kekayaan ni semua ya Allah min fadli rabbi. Ni semua dari kurniaan Engkau ya Allah. Tak. Jangan sebabkan kurniaan yang banyak ni sampai aku tak rasa cinta dengan Engkau. Sampai aku syirik kepada Engkau. Lalai benar. Tolonglah ya Allah. Begitu. Itu makam Nabi Sulaiman. Jadi itu semua cerita-cerita tu telah Allah Ta'ala kisahkan ni dalam Al-Quran. Dan kita pakaikan balik dalam kehidupan kita. Itu tadi. Itu dinamakan makom. Setelah kita baca Quran, kita perlu faham tafsir. Bila dah faham tafsir, kita menjadi pelakon-pelakon tu Allah Ta'ala. Watak-watak yang telah dibawa oleh Nabi-Nabi tadi. Sebab kita minta siratal ladzina an'amta alai. Kita minta jalan yang macam para Rasul, para Nabi, para wali Allah. Jejak, kita nak ikut makam tu. Alhamdulillah. Bersyukur kita kepada Allah. Allah bukakan mukasyafah ghaibulil. Kita ni tak punya apa. Allah yang singkap bukakan ajar pada kita. Macam mana cara ibadah betul-betul kepada Allah. Kalau Allah tak tunjuk, kita tak faham. Allah utus lagi kasih sayang tadi, utus Nabi Muhammad SAW. Kerana dia 100% ikut akhlak Allah Ta'ala. Nabi Muhammad SAW. Siapa ikut betul-betul, dia dapat dicintai. Apa akhlak Nabi SAW? Tak lain hilang buangkan keakuan di la ilaha illallah. Mudahnya. Ya. Pakailah dalam kehidupan kita. Bukan sekadar kita cakap, pakai. Apa pun kita buat, apa pun posisi pekerjaan kita, esakan. Itu zikir-zikir di rumah, la ilaha illallah. Katamkan la ilaha illallah. Sekarang katam kita tak faham. La ilaha illallah tu perlu dikatamkan. Sebab tu syahadat kita yang pertama. Tadi yang kedua kita mengaku asyhadu al, itu mengaku. Tapi yang pertamanya la ilaha il, itu perlu dikatamkan dulu. La tu tak ada.
Jadi kita berzikir la ilaha illallah, la ilaha illallah, tapi masih nak rasa nampak lagi. Jadi apa yang kita nampak? Kita nampak speaker tu. Kita ajak speaker tu berzikir la ilaha illallah. Supaya dia sebenarnya berzikir juga, dia pun tak ada, dia mengatakan. Nampak kipas, nampak apa pun dalam rumah kita nyatakan la ilaha illallah. Ajak sama-sama menyatakan yang ada hanya Allah. Supaya apa kita nampak, tetap dia akan mengatakan la ilaha illallah. Sebab sekalian alam ni semua Allah ciptakan, tak ada satu pun yang tak menyebut la ilaha illallah. Semua Allah yang nyatakan. Baik yang hak, baik yang batil. Baik iblis, baik malaikat, semuanya mengatakan la. Cuma kita tak tahu cara dia menyatakan. Ada yang menyatakan dengan cara buat perbuatan suruhan Allah untuk mencabut nyawa malaikat. Dia tu cara dia tauhid kepada Allah. Ketaatan kepada Allah tu mentauhid kepada Allah. Dia jadikan iblis pula, ketaatan dia adalah mengasut itu. Itu posisi yang Allah bagi. Dia nak ke posisi tu? Dia minta ke iblis posisi tu? Tak. Siapa yang bagi posisi itu menyesatkan tu tadi? Allah. Allah tak ada Rabbana ma khalaqta hadza batila. Tak ada satu pun sisi aku jadikan. Jangan kita hinakan dia. Cuma kita janganlah dia tu dah jadi contoh, jangan ikut benda batil, janganlah. Tapi kita kena terima kasih dengan dia juga. Mike Tyson dia lawan dengan Holyfield, sebelum lawan kan dia geram. Bila bertarung salah satu jatuh, Holyfield jatuh, Tyson datang peluk tak? Peluk tak lawan dia tadi? Peluk tak iblis balik kita dah kenal diri, kenal Allah. Kita dah berjaya ni kenal diri, kenal Allah. Kita anggap dia musuh lagi tak? Tak ada. Sebab apa Allah Ta'ala kata, bila kau dah kenal aku, kau dah kenal aku, kenal diri, kenal aku, kata Allah, maka engkau tadi tak ada kekuasaan malaikat ke, iblis ke, tak ada kekuasaan kau nak ganggu hamba ku. Hamba ku yang dah kenal aku. Maka kita ni boleh berdapat pelajaran ni, kita ni sentiasa dalam diamankan Allah. Dulu kita kena tipu dengan iblis, dengan setan. Sekarang ni kita tipu iblis setan pula. Ibarat gitulah bila kita dah dapat ilmu dia. Sebab dulu kita tak nampak dia. Sekarang dia cabut. Kita duduk macam ni, dia cabut dah. Dia tak boleh ada kekuasaan. Allah Ta'ala kata, orang-orang hamba ku tak ada kekuasaan boleh buat apa-apa. Dia pun kekuasaan iblis, kalau Allah tak gerakkan, dia boleh gerak? Tak boleh. Sebab kita dah mengaji, kita tahu kita dah tak ada keakuan diri dah. Dia nak ganggu apa? Dia akan ganggu, Allah Ta'ala harap iblis ganggu, kau ganggu kepada orang yang ada keakuan diri. Kalau dia dah tak ada keakuan diri, kau tak boleh buat apa iblis. Bukan aku tak suruh kan. Jadi dia kena ikut arahan, dia pun taat perintah Allah juga. Bila kita ni ada keakuan diri, dia datang serang. Memang kau hebat. Tapi kalau kita dah tak ada gitu, apa yang dia nak buat kerja? Bagilah dia pencen pula. Ni penat dia buat kerja. Jadi kita alhamdulillah bersyukur kita kepada Allah. Allah yang bagi kita faham. Baru kita tahu apa itu keamanan. Baru dapat kita hargai, itulah ketenangan yang sebenar. Kita betul-betul rasakan Allah, mengesahkan Allah, tak ada lain yang kita nak melainkan Allah. Itulah para rasul, para nabi, siratal ladzina an'amta alaihim. Kita minta gitu. Kita cakap dengan Allah, ya Allah, ihdinas siratal mustaqim. Jalan lurus yang mana? Jalan yang kau bagi nikmat, iaitu para rasul, para nabi, para wali Allah, para arifin billah. Macam mana jalan dia? Ni alhamdulillah hari ni Allah bukakan inilah jalan yang kita nak ikuti dalam setiap detik saat kehidupan kita. Wal asr. Kita nak selalu mengesahkan Allah tanpa ada keakuan diri. Dialah mengesahkan dirinya sendiri. Itu dikatakan sampai kepada Allah. Alhamdulillah. Cukup dulu ke saya rasa? InsyaAllah Jadi ini ramai ni, saya rasa saya stop dulu kejap. Kita bagi untuk pencerahan. Jika ada tuan-tuan puan-puan muslimin muslimat yang nak ceritakan pengalaman rahsia yang Allah bagi pada diri masing-masing, ataupun ada soalan pertanyaan. Ya? Soalan perempuan tadi tanya, atau rumah tanya tadi, soalan tadi. Nanti tadi insya-Allah. Kita buka dulu ya nanti Haji. Itu dah memang insya-Allah. Itu dia dah dapat sebenarnya, dia saja tanya tu.
InsyaAllah ya. Kita bagi pada Fadil Ustaz Auza'i Al-Masri dan juga Syekh Latif dan juga yang lain-lain, insyaAllah. Kita mulakan pada Ustaz dulu, insyaAllah. علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم وقل الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا إنا فتحنا لك فتحا مبينا إنا فتحنا لك فتحا مبينا إنا فتحنا لك فتحا مبينا اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله عدد كمال الله وكما يليق بكماله. Alhamdulillah, terima kasih. Saya ajak diri saya dan sahabat-sahabat sekalian untuk paku diri kita di satu titik, iaitu syukur. Kerana bila syukur, Allah tambah. Pasal apa kita kena syukur? Pasal cuba kita renung-renung kalau majlis ini tidak ada pada malam ini, apa yang kita sedang buat? Apa yang sedang kita buat? Kemarin tak ada majlis seperti ini, apa yang kita sedang buat? Oh, aku tengah tengok TV. Oh, aku tengah scroll Facebook. Oh, aku tengah tengok movie. Oh, aku tengah lena. Oh, aku tengah makan nasi. Oh, aku tengah isap cerut. Oh, aku tengah kerat padi ke, whatever lah. Tapi bila salam satu hari kita ada majlis seperti ini, maknanya ini adalah merupakan hari-hari terbaik dalam hidup kita. Jadi tang tu adalah satu titik yang kita boleh paku. Sebab kita kena paku, sebab kita nak minta Allah tambah. Sebab Allah janji, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Kalau kita syukur, Allah tambah. Tu janji dia. Pasal apa kita kena nak minta tambah? Sebab kita seringkali dilanda dengan persoalan, dilanda dengan pertanyaan, dilanda dengan question mark, dilanda dengan ketidakfahaman, dilanda dengan soalan. Jadi bila kita minta, Allah bagi faham. Pasal yang ada bersama dengan kita sentiasa ialah Allah Subhanahu Wa Taala. Al-Fadil Ustaz Aziz pun mungkin kalau dengan hidup kita ini, mungkin dalam satu tahun hanya 5 kredit hour saja dalam kita duduk mengaji, kita duduk bersama dengan dia. Tetapi Allah 24 jam. Tadi belajar ilmu pasal lena pun dengan Allah. Selama ni maknanya kita dah tersilap cara kita lena, tak kena. Tadi pagi dalam kuliah duha kita mengaji dengan Ustaz Aziz macam mana cara nak lena. Masya-Allah, satu jenis ilmu yang sesungguhnya ilmu Allah itu sangatlah luas. Sebagaimana ayat-ayat akhir dalam surah Al-Kahfi, sesungguhnya ilmu Allah itu tidak terbatas. Walaupun kita menulis dengan seluruh ayat laut dijadikan dakwat dan seluruh pokok-pokok kayu dijadikan tinta, ma nafidat kalimatullah, tidak akan cukup untuk menulis ilmu Allah. Walau ji'na bimithlihi madada, walaupun kita hadirkan sekali lagi taratu juga, 2 kali ganda, ma nafidat, takkan habis kita tulis ilmu Allah. Sangatlah luas, malang 1000 kali malang kalau kita hadkan ilmu ini hanya kepada Sahih Bukhari yang mengandungi 8000 hadis sahaja. Campur dengan Muslim, dia bertindan jadi 10,000 hadis sahaja. Bahagi dengan hidup hayat Rasulullah SAW. Makna kata Rasulullah hanya berucap lebih kurang 10 baris perkataan saja sehari. Mustahil. Takkanlah
Islam itu terbina dengan kata-kata Nabi 10 baris hadis saja sehari. Kita sebagai ayah, kita sebagai ketua kampung, ketua keluarga, kita sebagai Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, ahli masyarakat pun sepanjang hari ini saja mungkin kita dah cakap 1000 baris kata. Ini kan pula Rasulullah, merupakan keluarga, ketua keluarga, ketua negara, ketua Islam, ketua Nabi, ketua Rasul, raja sekalian alam. Tiba-tiba kita nak kata Rasulullah ini hanya bercakap 10 baris ayat kata sahaja dalam sehari. Impossible. Makna kata Islam itu kalau diletakkan hanya kepada 10,000 hadis saja, sempitlah jadinya Islam itu. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi adada kamalillah wa kama yaliqu bi kamalih. Kadang-kadang kita tertanya-tanya kepada pencerahan daripada Tuan Guru Al-Fadhil Ustaz Aziz, apabila kita menyatakan bahawa diri kita ini tidak ada, terus otak kita yang liar ini berkata, bukan kita lah di sini insya-Allah tak ada, tetapi pendengar-pendengar YouTube, orang-orang yang tak mau duduk menghayati majlis ni, dia kata, ni golongan mengaku Tuhan. Astaghfirullahalazim. Tuan-tuan yang dirahmati Allah, sidang pendengar di alam maya terutamanya dan juga di alam nyata ni, dia di dalam apa juga perbicaraan, dia ada khatul ahmar, dia ada garis sempadan. Di dalam ilmu ini, benda itu nama dia sempadan laisa. Apabila dikatakan diri kita tidak wujud, yang wujud hanya wujud Allah. Diri kita nama pun mawujud, yang wujud zat wajib al-wujud. Pasal apa duk fikir kata diri kita ni mengaku Tuhan? La haula wala quwata illa billah. Dah kita mengaji sifat 20 kan, laisa kamitslihi syai'. Dah kita mengaji kan qiyamuhu bi nafsihi, wahdaniyah, qudrah, iradah, ilmun, hayyan, sama', basar, kalam. Patu yang pi menerobos sempadan laisa, langgak khatul ahmar, langgak sempadan, pi mengaku Tuhan tu pasal apa? Itulah dia yang dinamakan keliaran akal. Sebab tu ulama-ulama buat sifat 20 sebagai pagar supaya akal kita ni tak terlampau liak, sebagaimana liaknya kuda nafsu, hawa nafsu kita ni, sampai terlajak fikir hang tu Tuhan. Salah. Kemudian Allah SWT memberikan saya faham apa maksud apabila dikatakan hang tu tak wujud, yang wujud hanya wujud Allah. Dalam dua renung-renung terfikir, berat otak ni fikir. 8 tahun mengaji tak faham-faham. Allah Ta'ala ni cukup. Atas lagi pada hebat, tak ada perkataan, dia hantar nyamuk. Lepas tu saya tampak nyamuk tu dah tak ada. Tadi ada, lepas tu tak ada. Sekelip mata tak ada. Terus seolah-olah dia kata, lagu tu hang. Lagu tu hang dan seluruh dunia ni kan disebut dunia dan seluruh alam buana ni bagaikan debu yang berterbangan. Betapa hebat dan besarnya Allahu Akbar. Alam, diri kita, seluruh baluk buana cakrawala nak dibandingkan dengan perkataan Allahu Akbar, umpama sebutir debu yang berterbangan, bahkan lebih kecil daripada nyamuk. Jadi nyamuk terbang, pak, hilang nyamuk tu. Begitulah diibaratkan kita, diri hang ni, di hang ni maknanya aku lah, di diri ni yang muskil ni. Macam mana Allah bagi faham? Pak, hilang tu. Lagu tu kalau Allah tampak hang dan seluruh alam buana ni boleh hancur sekelip mata, fana, bagai hang tepuk
ekor nyamuk tadi. Lalu alhamdulillah saya faham dah. Jadi yang 8 tahun pening kepala tak faham-faham tu, hanya faham dalam tempoh tak sampai 1 saat apabila Allah mengkehendaki faham. Saya lega. Oh, macam tu. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah. Mau tak kita tak nyanyi subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Dia saja yang Maha memberi faham. Kalau dia tak bagi aku faham, pakai bodoh sampai merepui dalam kubur. Waktu kita tak ada yang banyak faham dia. Waktu sifat 20 ni, kalau Allah tak berkehendak untuk kita faham, takkan faham walaupun kita ada 10 PhD. Takkan faham. Saya mengaji di Mesir 4 tahun, tak faham-faham, tapi mujuklah lului subjek tauhid. Balik di Malaysia, salam dengan satu orang awliya Allah nama Walid Al-Malik. Ngaji dengan anak murid dia Abi Dasuki 3 hari di Gunung Ledang. Tu yang dulu ni mengaji 4 tahun, tak faham-faham. Balik mengaji dengan Abi Dasuki di Gunung Ledang 3 hari 3 malam. Lepas tu lega lah rasanya. Oh lah, tu sifat 20. Sampai Allah Ta'ala izin boleh lukis pecah kepada 4 sifat iftiqar macam mana bahagia Allah. Jadi sifat 20 itu kami lukis dalam satu kertas. Dia punya tajuk dia memahami sifat 20 dalam masa 20 minit. Allahumma salli ala sayyidina. Oh, saya ni terlajak cakap ni, terlebih masa. Minta maaf banyak. Wabillahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahillazi hadana li hadza wa ma kunna linahtadi laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi haqqa qadrihi wa miqdarihil azim. Alhamdulillah, terlebih dahulu saya pun itu jugalah mengucapkan setinggi-tinggi kesyukuran kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana dengan hidayah, taufik, inayah, rahmat dan kasih sayang Allah SWT, maka alhamdulillah, syukur pada malam ini dengan perancangan, pengaturan, penyusunan daripada Allah SWT, maka saya dapat sampai dan kita dapat bertemu pada malam ini di rumah Tuan Haji Zamri kita, bertemu dengan semua sahabat-sahabat di sini semata-mata kerana Allah SWT. Kita bertemu dan berpisah semata-mata kerana Allah SWT, dengan niat, dengan tujuan untuk mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala, untuk membawa kalimah thayyibah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah di dalam kehidupan kita, kehidupan keluarga kita dan seluruh umat Nabi sallallahu alaihi wasallam sehinggalah kepada hari kiamat, yang mana kalimah la ilaha illallah dibawa oleh semua para anbiya alaihi wassalatu wassalam, macam mana Ustaz kata tadi ini, daripada Nabi Adam alaihi salam sehinggalah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semua para anbiya menyeru manusia, ya ayuhan nas qulu la ilaha illallah tuflihun. Wahai manusia, kamu ucapkanlah la ilaha illallah, kamu akan mendapat kejayaan. Kenapa kamu akan dapat kejayaan? Kerana hilangnya keakuan diri. La ilaha illallah kita nafikan dan kita tak ada. Tapi yang ada hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Jadi alhamdulillah, saya ambil sedikit apa yang Ustaz beritahu tadi ini. Masya-Allah, alhamdulillah, apabila kita usahakan supaya hilang keakuan diri, kita leburkan keakuan diri kita ni, maka akan datang ketenangan, keamanan, sakinah.
Masya Allah, sangat-sangatlah besar bagi kita. Kerana apa? Bila kita hilangkan keakuan diri kita ni, la ilaha illallah, kita akan datang keikhlasan. Kerana kita buat semata-mata kerana Allah SWT. Kerana tak ada dah diri kita. Kita solat akan mudah datang keikhlasan. Begitu juga dengan amalan-amalan lain, zikir, puasa dan sebagainya. Dan apabila berlaku sesuatu, orang kacau ke, orang kata apa semua, jadi Alhamdulillah kita tak akan marah. Tak ada kita kata hasad, dengki kat orang, kita nak balas, kita nak maki dan sebagainya. Kenapa? Kerana kita anggap semua tu Allah Ta'ala yang susun, aturkan. Jadi itulah besarnya kelebihan dan hebatnya apabila kita hilangkan keakuan diri. Apabila kita kenal diri dan kenal Allah Subhanahu Wa Taala, awwaluddin ma'rifatullah tu insya-Allah. Jadi sama-samalah kita ke arah tu insya-Allah. Itulah sedikit. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Terima kasih kepada tuan rumah Haji Zamri akan menjemput kami untuk kita bersama-sama dalam majlis talk kita pada malam ni, kenal diri kenal Allah. Saya tak ada nak cakap apa pada malam ni, cuma sedikit cerita daripada cerita Allah juga tadi. Tadi saya kata tak nak cerita tapi nak cerita juga tapi cerita Allah lah, bukan cerita saya. Saya suka dengar daripada Haji Kamal, sahabat saya. Dia mengaji benda ni, Nur Muhammad, kejadian Nur Muhammad dan sebagainya daripada kecil. Bayar anak saya. Ni anak saya, bayar anak saya. Jadi bila dah meningkat umur, dengar balik benda ni, maka hiduplah dalam sirullah Nur Muhammad dalam. Yang dia dalam, seperti Ustaz kata tadi, Nur Muhammad di dalam hidup dia. Jadi saya cakap dengan anak saya, inilah pembuktian kebesaran Allah. Tadi sebelum balik tadi, inilah pembuktian kebesaran Allah Subhanahu Wa Taala. Inilah Pakcik Haji Kamal ni, dialah orangnya. Umur sebegini dah dengar. Saya umur macam anak saya ni, saya tak tahulah. Lebih lalai lagi. Tapi alhamdulillah Allah Ta'ala bagi saya hidayah kan, jumpa dengan guru dan sebagainya. Tapi semua bukan daripada saya, semua daripada Allah. Dengan sebab apa? Rahman Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Jadi saya teringat pada Ustaz Aziz balik daripada Thailand ke Patani hari itu, menceritakan tentang sama je talk ni. Saya nak ceritakan. Bila duduk dekat situ, duduk kat tempat yang kita masjid surau Ustaz masjid surau surau. Bila duduk kat surau cerita pasal talk ni, bila dah cerita balik, saya ambil cerita daripada Ustaz Aziz sikit lah. Bayangkan tuan-tuan, tak ramai pun. Tapi kalau bapak, saya cerita bapak je lah, bapak-bapak kita, ayah-ayah kita, bapak-bapak kita tak mengaji ilmu, macam mana anak-anak kita? Macam mana anak-anak kita sedih kita? Macam mana anak-anak kita? Saya fikir benda tu. Saya terfikir benda tu. Jadi kita ni sama-sama kena berfikir. Kalau kita umur, tak maaf, lebih kurang bayar saya, orang muda. Saya ni nampak muda 25 lah, tapi lebih daripada tu. Tapi bayangkan kalau kita bapak, kita sebagai bapa tak nak kenal diri, tak nak kenal Allah, macam mana anak-anak kita, ya Allah. Itu yang menyedihkan kita. Jadi umur yang sebegini, tidur anak-anak. Walaupun tidur kan, itu memang dah time dia, saya tahu dah biasa dah kan. Tapi Allah Ta'ala letakkan curahan nur cahaya kepada anak-anak yang datang. Anak-anak yang datang ni dapat umur, kalau besar Amjad, berapa umur? 12 tahun. Bukan hari ni dia nak bagi faham
dekat anak ni Amjad kan, umur dia dah balik berakal, dia bawa mengenal diri, mengenal Allah, dia mengajar pula. Jadi kita sama-sama kita, saya bukan kata saya tak ni, sama-sama kita. Saya pun bawa anak saya pun bawa isteri saya, untuk sama-sama kenal diri, kenal Allah ni, supaya kita membangkitkan, kita bangkit. Siapa yang tak nak bangun tu biar dia duduklah, tapi kita doakanlah. Kita kata biarkan. Kita dah kena bangkit. Orang muda bangun. Bangun, kita kena bangkit. Orang muda bangkit. Kita cakap orang muda semua, bangkit. Kita dah penghujung fasa yang kelima. Bayang tuan-tuan, fasa yang kelima. Kalau Rasulullah SAW lahir, itu pada akhir zaman dah kan, 1400 tahun dulu dah akhir zaman dah. Ni dah penghujung dah. Bayangkan penghujung. Kita dah kena bangkit dah. Jangan saya bercakap ni bukan apa, sama-sama kita. Benda ni kena cakap tegas lah. Minta maaf cakap. Saya ni lembut orangnya, tapi kalau bila cakap bab akidah, kita kena tegas. Tapi tak adalah ni kan, tak adalah garang. Saya lembut orangnya. Tanyalah isteri saya. Dan lepas ni saya harap saya minta pencerahan daripada anak saya sendiri. InsyaAllah dengar daripada pencerahan anak saya sendiri. Dan bukan saya nak cakap semoga saya ni bagus ke tak. Kita nak bawa semangat ni untuk kita bawa. Jadi tuan-tuan dengar ni boleh bawa kepada keluarga. Boleh ke Ajar, isteri aku tak faham? Bukan kita yang nak bagi faham. Ada tahapan dia Allah Ta'ala nak bagi. InsyaAllah. Lepas ni saya minta isteri pertama saya. Isteri pertama lah, kedua belum lah. Lepas ni isteri saya pula akan memberi pencerahan selepas ni, insyaAllah. Saya nak dengar pula daripada dia. Okey, kita bagi semangat daripada kaum-kaum ibu untuk kita bawa anak-anak kita ni dengar betul-betul, insya-Allah. Amin ya rabbal alamin. Sekian daripada saya. Wabillahi taufiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. La haula wala quwwata illa billah. Dia nak tukar berkongsi ke apa je. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukur dan terima kasih kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala pada malam ini dengan kurnianya dapatlah kita bersama-sama dengan Tuan Guru Syekh Aziz. Dan saya mengalu-alukan kedatangan Pak Lang dan sahabat-sahabat daripada polis semua. Saya taklah banyak nak cakap pada malam ini. Cuma ada satu soalan saya nak tanya pada Tuan Guru sendiri. Bagi Tuan Guru saya yang boleh jawab soalan ini. Bagaimanakah untuk menjadi seperti Tuan Guru? Itu saja soalan. Dan sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Saya ingin mengucapkan ribuan terima kasih kepada Ustaz yang sudah hadir pada majlis ilmu kita pada malam ini. InsyaAllah semoga kita semua dapat manfaat ilmu daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Cuma saya nak tanya persoalan tentang akidah kita lah, tentang nafi dengan isbat tu lah. Kita nak terang dengan lebih dalam lagi, nak lebih faham lagi lah. Cara nak nafi dengan kita isbat, terima tu kan. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ini boleh tu macam tu. Ni saya nak tambah satu soalan lagi ya. Tentang saya faham tentang Ahlul Bait ni macam mana? Rasulullah saya pernah dengar cerita lah, Rasulullah ni dia buka satu selimut. Lepas tu dia panggil ahli keluarga lah, maksudnya Ahlul Bait ni untuk masuk dalam selimut tu. Maksudnya siapa yang tu, maksudnya dia lindung macam selamat tu. Saya tak apa faham konsep tu kan. Lebih kurang tu lah Ahlul Bait. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Saya ada satu soalan. Macam mana akal ini bolehkah akal ini mengenalkan wujud tidak sebab? Itu soalan. Pasal yang tanya-tanya pasal Ustaz tadi bawa dalam Usuluddin tu bab sifat tadi. Saya nak tanya hak tu lah.
Bolehkah akal kenal wujud yang tak bersebab? Sekian, terima kasih. Muslimah. Warahmatullahi wabarakatuh. Saya tak pandai nak tanya, tapi teringin nak tanya. Saya nak tanya, kita perjalanan hidup kita ni dah tertulis sejak daripada Lauh Mahfuz. Lepas tu, bolehkah kita mengubah dengan doa? Mampukah doa mengubah takdir dan ketentuan? Sekian, itu je. Syukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala, kita syukur banyak-banyak. Alhamdulillah apa yang diucapkan tadi oleh teman kita, sahabat kita Ustaz Zain dan semua tadi, apa pun soalan, semuanya itu daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Alhamdulillah, syukur kita. Cuma apa tadi soalan pertama tadi daripada apa? Haji Zamri. Saya sendiri pun tak tahu nak jadi macam mana saya ni. Sebab apa, kita berpandu pada tu ialah urusan kita semua ni kita serahkan kepada Allah. Sebab Rasulullah SAW sendiri pun menyerahkan dirinya kepada Allah. Sedangkan Rasulullah lagi dibagi Allah berbagai-bagai kenikmatan. Tapi tetap juga Rasulullah SAW berdoa, Ya Allah, uruslah diriku sendiri. Jangan kau biarkan aku mengurus diriku sendiri walau sesaat, walau sekelip mata. Maknanya, kalau bukan nak jadi macam saya lah, ikut jejak langkah Nabi SAW, maknanya kita serahkanlah. Betul-betul jangan lagi rasakan kita ni ada lagi keakuan diri. Kalau masih lagi kita nak rasa ada keakuan diri, kita tak boleh ikut. Tak boleh ikut jejak langkah Nabi SAW. Boleh juga ikut tapi tak sempurna. Nak sempurna dia hilang keakuan diri. Sebab Rasulullah SAW sendiri pun la ilaha illallah. Maknanya tetap pakaiannya tetap tak ada juga. Jangan merasa ada. Ni. Lepas tu kita nak pakai akal juga, nak dilawankan supaya nak kata kita ada lagi. Berat lah. Sebab saya tak tahu nak ucap macam mana lagi. Sebab itulah jalan yang Allah Ta'ala bagi tahu kita. Penafian dan isbatkan Allah. Nafi dan juga isbatkan betul-betul Allah. Nafi, yang menafi tu dia juga, yang isbatkan dia dengan dia. Jadi keberuntungan bukan maknanya kita nak rasa tadi Allah tu yang ada, kita duduk diam, bukan. Sebab tetap juga dia juga yang memberikan kepada kita ilham-ilham untuk melakukan usaha-usaha tu. Kita kadang-kadang kurang faham, kita kata Allah tidak akan merubah nasib sesuatu kaum, melainkan diri-diri kaum tu ubah. Jadi kita rasa macam kita boleh ubah, Allah Ta'ala kata. Itu Allah nak menunjukkan bahawa dia ada kudrat untuk menggerakkan kita, ayat tu. Kita salah tafsir, mana Allah bagi kita kuasa pula. Walaupun Allah bagi kita kuasa, tetap juga kuasa tu kuasa Allah. Bukan boleh kita gunakan, kita rasa kita punya kuasa. Jadi macam mana kita nak olahkan dalam kehidupan kita supaya nafi dan isbat tu selalu bermain. Selalu kita ingat bahawa kita ni nafi, tak ada kita. Semua ni tidak ada. Pertama sekali kita lah nak dulu suruh nafi kan dulu. Bila kita dah betul-betul nafi kan kita ni tak ada, yang wujud hanya Allah, baru kita nampak sekalian ni semua adalah menyatakan wujud Allah. Dah tak nampak lain dah. Melainkan fa'in nama tuwalu wasamma wajah. Tidak aku pandang sesuatu, maknanya melainkan wajah Allah. Bukanlah kita pandang kipas-kipas tu Allah, bukan. Tapi kita nampak dah sebaliknya. Kipas tu besi dia, siapa yang jadikan besi? Current tu, wiring tu, semua tu siapa yang jadikan tu? Tak ada satu benda pun yang bukan daripada Allah Ta'ala. Jadi pastinya kita akan nampak Allah lah berkuasa. Itulah maksudnya. Sebab ayat ni mutasyabihat. Ayat ni perlu dikupaskan. Bukan muhkamat.
Kau Muhammad suruh solat, jangan bincang lagi. Boleh tak tahun ni kita ambil empat waktu je. Subuh tak payah solat. Tak boleh bincang, tu dah Muhammad tetap. Satu hari 5 waktu. Jadi kalau mutasyabihat, ayat tu perlu lagi. Macam yadullahi faqa aidihim, tangan Allah di atas tangan. Tangan, nampak tangan kita, maknanya sebenarnya kekuasaan Allah. Kalau kita tak jumpa orang ahli dia, kita tak pandai nak kupas mutasyabihat ni. Sebab orang-orang jahat ni suka ayat mutasyabihat ni untuk laga-lagakan, untuk hancurkan Islam. Orang golongan batil ni. Tapi bagi golongan orang ahli Allah, dia akan jelaskan apa tu mutasyabihat tu. Maknanya yadullahi fawqa, tangan Allah tu maknanya engkau, maknanya betul-betul tak ada kuasa. Yang ada kuasa adalah, dimaksudkan tangan jangan sama dengan Allah tu macam tangan kita. Jadi Allah tu menunjukkan dia tu kuasa, dia jadikan kita betul tangan. Tapi bukan tangan kita ada kuasa. Tu tadi. Jadi dia nak diolahkan dia, nak diolahkan. Maknanya kalau kita masih lagi berfikiran kata-kata tadi Haji kata nafi dan isbat tadi. Soalan. Maknanya nafi dan isbat tu maknanya nafi tu maknanya kita jangan lagi bawa watak ada. Jangan lagi pakai akal. Kalau aku macam ni, jangan lagi dah tak ada dia semua. Baru betul kita nampak, rasakan dia je betul-betul. Kalau kita tak masih lagi kurang yakin, macam mana? Mohonlah pada Allah SWT. Sebab nak bagi faham, nak bagi yakin tu Allah. Jadi Alhamdulillah kita duduk sama-sama di sini, Allah dah berjanji akan bagi zadathum imanau. Keyakinan yang di sisi Allah, Allah bagi kepada kita. Bila kita nak dengar jadi pendengar, sami'na wa ata'na. Kita dengar yang baik-baik, kita akan dapat ketaatan daripada Allah SWT. Tu. Saya rasa boleh jawapan tu insya-Allah. Jadi ada apa lagi? Yang apa? Yang kedua tadi? Alul Bait. Alul Bait. Kita kena faham Alul Bait. Yang tadi saya cerita Nur Muhammad tu, makna orang yang dah kenal Nur Muhammad tu Alul Bait yang betul-betul, yang asliah. Pasal kita tahu kita ni berasal dari roh kita daripada Nur Muhammad. Jadi kajilah. Maknanya belajarlah kita ilmu roh. Ilmu roh ni ilmu mustahak. Sebab di sebalik air kelapa ni ada roh dia. Roh tu yang nak masukkan roh tu adalah Allah Ta'ala rasa. Roh tu adalah rasa. Jadi menyentuh kepada kita, siapa yang nak bagi kita roh untuk nak minum air kelapa, semuanya dia. Dia juga yang menjadikan rasa tu. Sentuh dia dengan dia. Nak menunjukkan keesaan Allah SWT. Jadi kalau kita kata keturunan Nabi itu darah, itu darah. Darah keturunan Nabi itu kita panggil selalu Alul Bait kan. Tapi yang lebih dalam lagi Alul Bait adalah orang yang kenal Nur Muhammad tu tadi. Itu lebih dalam lagi perhubungan dia tu tadi. Jadi bukan maknanya kita nak perendahkan siapa-siapa, tak. Bukan maknanya kita nak faham. Macam orang kata kita banggakan keturunan raja, keturunan ni kita bangga. Keturunan aku keturunan Raja Bugis, keturunan aku Raja ni. Jadi kita boleh, tapi jangan banggakan. Jangan disebabkan keturunan kita terhijab dengan Allah. Jangan terhijab. Aku keturunan ni, aku keturunan Said, aku keturunan apa Nabi. Jangan, boleh, tapi jangan sampai kita terhijab dengan Allah SWT. Sebab kita lebih tinggi lagi daripada itu. Apa saja keturunan bangsawan, keturunan apa pun, kita lebih tinggi lagi bila kita belajar mengenal diri, mengenal Allah. Kita dari Allah. Tinggi, ada tinggi lagi tak? Mana ada tinggi lagi? Kita semua kan daripada Allah. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ada tinggi lagi? Jadi apa yang kita nak bangga yang daripada makhluk yang akan wafat? Sesungguhnya kita daripada yang tak pernah mati. Hebat tak kita? Hebat tak kita? Jadi apa? Kalau kita nak banggakan yang lain tu lebih hebat, tak ada, tu akan mati semua. Tapi yang kita ni daripada yang tak pernah mati. Jadi kita berasal daripada yang maha hidup. Hebat tak? Jadi bukan kita nak hina keturunan-keturunan kita, bukan. Tapi yang paling hebat adalah inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Tu pakaiannya. Faham je ya? InsyaAllah. InsyaAllah. Tu. Haji dah faham tadi ya. Maknanya akal ni dia sebenarnya nurullah juga.
cahaya Allah juga. Tapi bila cahaya tu dah bercampur dengan dipanggil tadi keakuan, wala talbisul haqq bil batil, bila bercampur benda batil ada keakuan diri, akal tak boleh berfungsi. Sebab akal ni nurullah je. Dia akan bawa supaya kita tahu yang ada hanya Allah. Akal tu akan berfikir gitu sebenarnya. Tapi bila dah bercampur, kita akan nak olahkan juga. Bila kita nak olahkan, mula dia akan datang, dia punya keakuan diri tu akan datang. Jadi akal tu memang semula jadi asalnya adalah Nurullah, Nur Muhammad. Tu akal tu tadi, bercahaya. Cahaya tu menyulung, menyatakan dia tahu Allah je sebenarnya. Tapi dah bercampur benda batil, itulah kita tak belajar kenal diri, kenal Allah. Memang datang juga daripada Allah. Ilham ke apa kan, daripada Allah. Bila kita tak belajar kenal diri, kenal Allah, dia akan pergi ke kiri. Dulu saya ada buat talk bagi tahu. Dia akan pergi ke kiri, ke arah untuk keakuan diri. Keakuan diri. Tapi bila kita belajar kenal diri, kenal Allah, dia turun, dia akan pergi kepada mengesahkan Allah. Tak ada keakuan diri. Itu pasal saya cakap mengaji, menuntut betul-betul ni. Sampai faham, baru kita rasa kemanisan. Setiap detik hidup kita nak mengesahkan Allah je. Kita tak nak fikir lain dah. Sebab dia yang tahu susun hidup kita 100%. Kita dah tak bersandar kepada diri kita, tak bersandar dengan apa pun. Bukan maknanya duduk diam. Tak, sebenarnya apa pun dia susun. Orang ni datang tolong kita, orang ni gerakkan apa ni, bagi idea. Sebenarnya dia lah hakikatnya kita nampak. Bukan maknanya dengan Allah saja kata duduk diam je. Bukan. Allah sendiri yang susun orang ni. Dia bagi antara rezeki manusia orang ni, ada je cara dia. Bukan maknanya mengenal diri dengan Allah, dah kenal duduk diam, tak ada usaha. Tak ada. Datang usaha pun daripada dia juga. Maknanya tak ada istilah mengatakan duduk diam. Tak ada. Malahan kita dibagi lagi macam-macam kenikmatan Allah bagi. Tu. Ya, saya tu apa lagi? Soalan daripada apa? Takdir ni dia ada takdir yang jenis tak boleh ubah, ada yang takdir boleh ubah. Bukan semua takdir maknanya boleh diubah. Ada jenis takdir yang tak boleh diubah. Takdir yang boleh diubah tu maknanya contoh macam masuk syurga lah. Kita dah cakap orang ni ahli maksiat ni tak masuk syurga. Belum tahu lagi. Belum tahu lagi. Kita boleh doa lagi. Contohnya. Tapi kalau misal kata waktu yang terlepas, masa telah ditakdirkan, itu tak boleh lah kita nak robah. Takdirnya dah begitu. Jadi doa untuk kita, masa kata kalau kita buruk, belum tentu lagi tempat kita. Tapi pastikan tempat kita selalu dengan Allah. Itulah maknanya. Apa segala takdir pun, wa qada rabbuka. Qada ketentuan Allah, wa qada rabbuka. Adalah tetap takdir tu harus dengan Allah. Faham tak? Ni tafsiran daripada Sayyidina Ali tu tentang ayat surah Isra' kan. Wa qada rabbuka. Hendaklah tetap qada Allah tu, hendaklah tetap Allah nak kita selalu rasakan Allah tu qada. Sesuatu ketentuan tu harus begitu. Pastikan. Pastikan itu qada yang paling kita nak sekali. Bukan nak letak syurga, nak buruk, baik. Sebab ke depan kita ada buruk, ada baik, ada siang, ada malam. Ada tinggi, ada rendah, ada mulia, ada hina. Betul? Ke depan kita ni. Tapi jangan risau di situ. Qada rabbuka, kita harus dengan Allah. Rasakan dengan Allah. Itu yang mustahak. Bila tak duduk situ, lebih bahaya lah antara kedua tu lagi. Kalau kita duduk di dalam nikmat, tapi kita tak dengan Allah, itu azab sebenarnya. Tapi kalau dicampakkan kita dalam neraka, tapi kita rasakan Allah, itu bukan azab namanya. Yang azab tu bila kita lupa Allah, ada keakuan diri, tu azab. Fakina azab benar. Kita tak faham fakina azab benar, minta jauhkan daripada azab api neraka nanti. Azab api neraka yang sebenar kita tak dapat rasakan sekarang. Azab api neraka sebenar tu adalah melupakan Allah, ada keakuan diri. Itu azab. Itu azab. Kita kena keluarkan mentaliti kita yang dulu kita dudukkan, inilah sebenarnya hala tuju kita sebenar, selalu merasakan berkehidupan dengan Allah. Bukan berkehidupan dengan Allah setelah kita mati, bukan. Kehidupan harus dengan Allah di waktu hidup kita. Sejauh mana pengenalan kita dengan Allah?
Sebab kita dah dihidangkan dengan syurga, neraka, balasan-balasan ni berkira dengan Allah, hingga kita dengan Allah tergendala perhubungan kita. Bila kita nak betul-betul dengan Allah Subhanahu Wa Taala, berkehidupan dengan Allah semua. Kita nak angkat, kita rasa Allah suapkan, kita tidur dengan Allah. Kita berjalan, Allah jalan, gerakkan kaki kita berjalan. Kita naik kenderaan tu kenderaan Allah. Semua apa pun kita makan, padi ni ditanam Allah yang tumbuhkan. Kita nampak semua kekuasaan Allah. Makna kita dah berkehidupan dengan Allah. Kita rasakan Allah aja. Itu yang kita nak bawa dalam kehidupan kita sebenarnya. Itu yang dibawa oleh Rasulullah SAW, para Nabi, wali-wali Allah. Mengikuti akhlak Nabi SAW, iaitu buang keakuan diri. Dia tak nak fikir apa dah. Dia dah kenal diri, kenal Allah. Kesimpulannya adalah jangan ada rasa keakuan diri. Itu je. La ilaha il. Takkan Allah tak bagi. Allah bagi kalimah yang paling hebat, iaitu la ilaha il. Jangan kau rasa ada keakuan diri. Akulah. Selamatlah engkau. Tak, kita degil nak kasi ada dia. Dah rasa. Dah berpuluh tahun ajar kita upah. Itulah jadi sebabnya ni. Mentaliti kita susah nak ubah. Jadi ubahlah. Jangan kita berbalah-balah dengan Allah Ta'ala. Sebenarnya dia yang susun hidup kita. Satu apa sedetik pun kita tak mampu nak. Nafas kita naik turun pun kita tak mampu nak naikkan. Semua atas izinan kita mau yakin betul-betul. Sekarang kita macam rasa kita boleh naikkan nafas. Nanti bila sakaratul maut baru kita tahu, ya Allah, susahnya nak bernafas, ya Allah. Baru tahu. Selama ni hari, mengapa kita tak dudukkan betul-betul? Bila datang betul sakaratul maut baru kita rasa, ya Allah, betul, ya Allah. Sebab kita dah meyakini. Jangan nak tunggu sakaratul maut baru nak meyakini. Sekarang masa kita hidup ni, kita rasai betul-betul dialah yang segala-galanya. Dialah yang hidup, dia yang berilmu, dia yang berkehendak, dia yang berkuasa. Qadirun. Dia yang muridun, berkehendak atas apa yang kita nak lakukan sekejap lagi. Cantik kalau kita pegang di situ dengan Allah, sempurnalah. Allah akan curahkan mutmainah, ketenangan pada jiwa kita. Salah sekarang kita tidak tenang sebab apa? Kita tak kenal Allah SWT. Kita hanya sebut je. Allah, kita hanya sebut. Tapi tak ada rasa getaran. Sebab kita tak berdasiasat. Allah tu macam mana? Dia lebih dekat daripada diri kita sendiri. Anni qarib. Aku ni terlalu dekat. Kalau air kelapa ni dengan rasa dia terlalu dekat, dan kita minum rasa tu dekat, Allah tu lebih dekat daripada rasa tu. Macam mana tu? Sebab dia menjadikan rasa tu. Jadi kenapa kita nak berpaling dengan Allah? Nak nampak lebih lain yang lebih hebat? Mengapa kita lupakan Allah Subhanahu Wa Taala? Mengapa kita tak rasa manisnya berkehidupan dengan Allah? Sampai Rasulullah SAW digelar Habib kekasih Allah. Sebab dia kenal diri, kenal Allah. Allah lah yang paling nombor satu dicintai. Bila orang dah mula kenal diri, dia kenallah Allah. Man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu. Siapa mengenal dirinya betul-betul, diri tubuh, diri hati, diri nyawa, diri roh, dia kenal betul-betul, Allah akan perkenalkan diri Allah. Bahawa apa tandanya? Tak ada lagi diri. Bukti kita dah kenal diri, kenal Allah, tak ada lagi rasa keakuan diri. Yang ada hanya Allah. Tu buktinya. Tapi kita lagi nak apa? Maknanya kita kena proses betul-betul. Ini proses nak menghilangkan ni semua, minta pada Allah betul-betul. Minta pada Allah, ya Allah, mengapa aku ada lagi keakuan diri, ya Allah. Itu kita perlu menangis. Menjerit pada Allah. Nanti Allah akan tunjukkan ada sifat mazumah lain. Ada lagi sifat kufar dalam diri kita. Masih ada riak, masih ada takbur, masih ada sombong dalam diri lagi. Masih ada penyakit hati dalam tu. Allah tak nak bagi, bukan Allah apa. Allah nak suruh hilangkan dia dulu. Alam nasyrah laka sadrak. Buang-buang. Engkau masih ada keegoan, kau masih ada kesombongan. Buang dulu. Macam mana aku boleh bagi, tapi engkau tak kosongkan, mana boleh campur benda ni. Jadi kena proses juga. Rasulullah kan bertapa 40 hari di Gua Hira. Turun lagi, naik lagi. Tu 120 hari. Apa tak lagi macam kita? Lagi nak bertapa. Tapi Rasulullah dah larang. Jangan pertapaan umatku dah tak ada lagi. Tapi pertapaan umatku adalah bercampur
masyarakat. Lebih berat lagi daripada betapa seorang-seorang. Tapi kita betapa dengan masyarakat ni, ya Allah, nak jaga macam-macam orang, hati orang bukan senang. Susah. Betapa dengan masyarakat tu lebih berat lagi. Ada lagi apa-apa lagi? Muslimat satu ya tadi soalan kan. Itu saja ya. InsyaAllah. Ada lagi? Saya rasa cukup sampai situ saja. InsyaAllah. Jadi terima kasih banyaklah perhatian semua. Mohon maaf atas kekurangan, kesilapan dalam menyampaikan, ada kekurangan, ada keakuan diri, saya minta maaf. Wa'fu minkum. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bir Allah. Sallu ala Nabi.